Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Azhari dan saya akan memulakan pembentangkan untuk taksiran berprojek lah. Jadi saya akan teruskan pada pengenalan di mana saya akan menerangkan beberapa term-term penting di dalam pentaksiran berprojek ini. Jadi yang pertama adalah pentaksiran itu sendiri, di mana pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu atau proses pendidikan. Saya mampu dalam mengenal pasti potensi seorang dalam pembelajar itu, atau kita lebih katakan kepada pelajar lah. Hasil daripada pentaksara ini akan dapat membantu dan melakukan perancangan dalam pengajaran tahap keupayaan yang pelajar mampu, di mana tahap kita mengajar itu sesuai dengan kemampuan dan penerimaan daripada seorang pelajar itu sendiri. Jadi antara komponen yang diperlukan adalah instrumen ataupun bahan pelajar itu sendiri. Komponen taksir, di mana biasanya pentaksiran ini dilakukan mengikut kelas. Respon-respon itu datang daripada para pelajar lah. Dan sebenarnya kumpulan pentaksir, di mana para pentaksir ini mentaksir apa pentaksiran yang akan dilakukan, dan sebenarnya ada skor di mana kita akan lihat berdasarkan skor inilah kita akan melihat sama ada pelajar ini mampu atau tidak menerima kaedah pentaksiran itu. Sebenarnya ada projek-projek dijalankan secara individu ataupun berkumpulan, tidak semestinya tetap, dan mungkin aktiviti di rumah ataupun di luar sekolah itu sendiri. Projek berdasarkan pendekatan konstruktivisme, di mana pelajar terlibat dengan membina idea baru berdasarkan pengetahuan sedia ada. Okey. Kebiasaannya projek ini diberikan apabila sesebuah kelas ataupun sekumpulan pelajar ini telah pun menerima ilmu yang diberikan dan bagi mengenal pasti bagaimana tahap kefahaman mereka itu. Jadi beberapa projek yang telah distrukturkan mengikut kesesuaian untuk dilakukan. Seterusnya adalah pentaksiran projek, di mana merupakan kaedah penilaian berdasarkan tugasan dalam projek yang dilakukan dengan hasil daripada pengetahuan sedia ada dan yang diterima di dalam kelas semasa sesi pembelajaran dan semasa sesi pembelajaran berlaku. Itu yang saya masukkan tadi, di mana belajar diberikan projek berdasarkan apa ilmu yang telah dipelajari dalam kelas. Dari situ para pentaksir ataupun guru sendiri dapat menilai bagaimana tahap kefahaman mereka berdasarkan apa yang mereka pelajari. Nama saya Muhammad Afiq Syukri bin Arafat. Seterusnya akan menerangkan bahagian tujuan pentaksiran berprojek, di mana yang pertama adalah untuk menggalakkan para pelajar lebih bekerjasama dan juga memikul tanggungjawab di antara satu sama lain dalam menjayakan sesuatu projek yang telah diberikan. Yang kedua adalah untuk memberi kebebasan kepada para pelajar dalam menunjukkan kreativiti dan inovasi yang hasil daripada penggabungan idea mereka untuk menjadikan sesuatu projek itu lebih menarik. Dan yang ketiga adalah untuk memberi peluang kepada para pelajar dalam menggunakan bahan-bahan sumber di luar kelas, seperti pelbagai pameran yang disediakan di luar kelas dan juga teknologi-teknologi terkini yang telah disediakan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bahagian jenis-jenis pentaksiran berprojek, di mana pentaksiran berprojek terbagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama adalah Extended Task Assignment. Extended Task Assignment ini adalah seperti menulis sesuatu puisi, melaksana dan menerangkan keputusan hasil uji kaji serta dapat membina model. Yang kedua adalah latihan dan juga soalan seperti soalan open-ended untuk para pelajar lebih meneroka secara lisan dan juga ataupun bertulis. Yang ketiga adalah tugasan prestasi, di mana tugasan prestasi ini adalah seperti drama, lakonan sketsa, persembahan model ataupun sesuatu poster yang akan dibina. Yang terakhir adalah bahagian portfolio, di mana portfolio ini adalah seperti koleksi tugasan berdasarkan prestasi pelajar yang mereka telah lakukan. Baiklah, seterusnya adalah ciri-ciri pentaksiran berprojek. Antara ciri-ciri pentaksiran berprojek adalah yang pertama, projek ataupun tugasan dijalankan dengan mempunyai pelbagai reka bentuk dari segi lisan, visual dan juga kinestetik. Yang kedua adalah menunjukkan peranan yang sebenar dalam situasi yang sebenar. Yang ketiga adalah berbentuk jangka masa yang panjang. Hal ini kerana projek akan dapat dilaksanakan dengan masa yang telah ditetapkan dan juga dapat dijalankan dengan lancar. Yang keempat adalah pelajar dikehendaki melibatkan diri mereka secara aktif seperti membuat projek di dalam kumpulan secara komprehensif. Yang kelima, para pelajar dikehendaki untuk mensintesis ilmu pengetahuan yang telah dikumpul serta dapat menilai pembelajaran yang telah mereka belajar.
Yang keenam, pelajar dibenarkan untuk membina kaedah penyelesaian yang alternatif ataupun yang bersesuaian apabila tidak dapat menjawab jawapan yang sebenar dan juga tepat. Yang terakhir adalah pelajar juga dapat menjalankan tugas mereka dari segi berkumpulan ataupun individu. Nama saya Muhammad Amin Raiman. Saya akan menerangkan langkah-langkah dalam menjalankan pentaksiran projek dan peringkat-peringkat menjalankan pentaksiran projek. Baiklah, langkah pertama dalam menjalankan pentaksiran projek ialah penentuan tajuk dan skop projek. Langkah kedua ialah penilaian awal projek. Langkah ketiga, pelaksanaan strategi. Langkah keempat, pemprosesan maklumat, dan langkah kelima ialah penilaian hasil projek. Kemudian peringkat-peringkat terbagi kepada 3 peringkat. Yang pertama sebelum pelaksanaan, yang kedua ialah semasa pelaksanaan, dan yang ketiga ialah selepas pelaksanaan projek. Okey, baik, sebelum pelaksanaan, pelajar-pelajar perlu mendapatkan panduan daripada guru. Kemudian mereka perlu mengenal pasti masalah dan tajuk projek, tinjau projek lepas sebagai rujukan, dan membentuk pasukan dan membagikan tugas. Peringkat seterusnya adalah peringkat semasa pelaksanaan projek. Bagi peringkat ini, pelajar perlu menyebarkan idea bagi pelaksanaan projek, kemudian mengenal pasti skop dan urutan yang dikedaki, menyediakan jadual pelaksanaan projek, kemudian mengumpulkan maklumat berkaitan projek, menjalankan proses inquiry dan pengumpulan data, penambahbaikan dan penilaian berterusan. Seterusnya, mereka boleh meneruskan menyediakan laporan projek dan membentangkan dapatan hasil. Peringkat yang terakhir ialah peringkat selepas pelaksanaan projek. Bagi peringkat ini, pelajar perlu mendapatkan penilaian projek daripada guru berkaitan dengan projek yang telah dijalankan. Kemudian, mereka perlu mendapatkan maklum balas daripada rakan berkaitan dengan kekuatan, kelemahan dan cadangan bagi mengatasi masalah mereka. Kemudian perlu membuat refleksi kendiri berkaitan kekuatan dan kelemahan. Dan yang terakhir ialah mereka perlu mendapatkan pemakahan ataupun skor dan analisis. Nama saya Muhammad Imtiaz bin Muhammad Nazri dan kad matrik saya HDB 200182. Sekarang saya akan sekarang saya akan menerangkan tentang penilaian. Baiklah, penilaian ini adalah suatu proses di mana semua data tentang pelajar boleh dikumpul sebagai bukti prestasi sampai mana pelajar itu boleh mengaplikasikan ilmu yang mereka dah ditimba. Ia juga merupakan proses di mana ia melibatkan nilai-nilaian proses kognitif untuk memutuskan keputusan prestasi pelajar berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Basically, penilaian ini adalah proses di mana kita mengumpul data-data pelajar lah. Contoh homework, exam, presentation, kita dapat tengok macam mana dia mengaplikasikan, sehebat mana mereka dapat aplikasikan. Sekiranya dia dapat mengaplikasikan dengan hebat, dengan bagus, maka nilai-nilai dia agak tinggi lah. Sekiranya dia tidak dapat mengaplikasikan dengan kurang baik, maka keputusannya agak kurang memuaskan. Seterusnya kita ada jenis-jenis penilaian. Yang pertama adalah penempatan dan prakelayakan, di mana ujian ini boleh membantu guru untuk menyediakan kaedah yang sesuai untuk setiap individu. Seterusnya adalah formatif. Formatif adalah guru boleh menambah baik terhadap cara mengajar dan boleh menarik minat. Pengajaran dan pembelajaran adalah cara guru untuk attract guru-guru yang lain untuk mengajarlah dan pembelajaran. Seterusnya adalah diagnostik. Kaedah ini adalah mengenal pasti mengapa pelajar menghadapi kesukaran untuk belajar. Diagnostik ini basically is guru dia research lah tentang pelajar, kenapa dia having difficult time to study, apa yang membuatkan dia rasa susah. So solution dia should be prepare new method lah untuk guru tu memudahkan urusan pelajar tu untuk
memahami perkara tersebut. Okay, dan last sekali adalah sumatif. Sumatif ni adalah berdasarkan kebolehan pelajar mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan menjawab soalan peperiksaan di akhir usul. So, sumatif ni dia fokus kepada final exam seperti ataupun exam-exam besar seperti PSR, PMR ataupun PT3 dan SPM. Saya Muhammad Hafiz Zulkarnain bin Zulkifli akan menerangkan kekuatan dan kelemahan pentaksiran projek pula. Okey, kekuatan yang pertama, jika puan dapat lihat, hubungan pengajar dan pelajar akan lebih mesra. Kenapa? Sebab komunikasi yang aktif berlaku semasa bertukar pendapat. Jadi pentaksiran projek ini melibatkan komunikasi yang kuat di antara pelajar dan pengajar, dan juga menggalakkan sendiri pelajar itu mengembangkan kemahiran diri dalam mengemukakan hujah, pendapat, menyoal dan menyelesaikan masalah. Hal ini kerana komunikasi aktif di antara pengajar dan pelajar ini membuatkan komunikasi itu aktif, dan pelajar akan lebih gemarlah dalam menghasilkan projek yang diberikan. Dan kekuatan yang kedua ialah memupuk semangat kerjasama dan sifat sosial yang positif, di mana dengan contohnya dengan cara kerja projek ini kumpulan dia akan menambah semangat kerjasama dan sikap-sikap positif yang terutamanya dalam sifat sosial di antara pelajar-pelajar. Dan kebiasaannya pentaksiran projek melibatkan kerja berkumpulan dan menyemai semangat kerjasama antara ahli kumpulan. Dan selain daripada projek individu, projek kumpulan juga menghasilkan memberikan impak yang positif dalam sesuatu kerjasama di antara pelajar. Dan yang ketiga ialah minat pembelajaran dan daya kreatif pelajar dapat dipupuk, di mana dapat membantu mengembangkan kemahiran psikomotor dan kreativiti pelajar, juga memberi peluang kepada pelajar itu mengisi masa lapang, di mana pentaksiran projek ini akan menjadikan pelajar itu lebih minat untuk mencuburi bidang mereka, dan daya kreativiti mereka akan lebih tinggi. Itu saja, itu kekuatan. Dan kelemahan pentaksiran projek pula, ia memerlukan banyak tenaga dan masa untuk melengkapkan pentaksiran projek dalam tempoh yang panjang, kerana pelajar perlu lebih mengeluarkan masa untuk menyelesaikan suatu projek. Apabila projek itu diberi oleh pengajar itu dalam tempoh masa yang seperti 4 minggu, 5 minggu, dia akan menyebabkan pelajar itu memerlukan masa yang begitu banyak, dan tenaga dan masa. Terdapat kelemahan itu sendiri dalam melibatkan banyak tenaga dan masa. Dan pembelanjaan untuk menghasilkan projek dalam bentuk pentaksiran melibatkan kos yang tinggi. Hal ini kerana projek-projek individu maupun kumpulan sendiri memerlukan pelajar itu mengeluarkan sedikit berbelanja yang agak besar, dan menyebabkan mereka tidak dapat menjaga kewangan mereka, kerana kebanyakan bahan-bahan mentah, bahan-bahan alat tulis yang mereka perlukan memerlukan kos yang perbelanjaan yang agak banyak, ya. Terutamanya contohnya dalam institusi TVET sendiri, memerlukan pelajar dalam bidang pemesanan am untuk menghasilkan bahan mentah besi. Dan bila bahan mentah besi itu sudah habis, mereka jika ada tambahan, mereka akan mengeluarkan sedikit belanja untuk mereka. Dan yang ketiga ialah melunturkan semangat pelajar bila projek dihasilkan gagal. Hal ini kerana dengan tempoh yang agak lama, pelajar diberikan untuk membuat projek. Bila hasil projek mereka itu sedikit lari daripada penilaian pentaksiran projek, mereka sedikit kecewa dengan hasil projek mereka, dan mungkin tidak diiktiraf dengan kerana tidak memenuhi profil pemakanan itu sendiri. Dan kesan buruk kelemahan inilah adalah terdapat pada pembelajaran pelajar itu pada masa hadapan. Jadi itu adalah kekuatan dan kelemahan pentaksiran projek, peserta pentaksiran projek. Baik, hubungan pentaksiran projek dengan pengajaran pendidikan teknikal dan vocational. Okey, kita ada dua, iaitu hubungan pentaksiran ini.
Yang pertama ialah membantu penilai kenal pasti tahap kemampuan pelajar. Hal ini kerana fokus utama pelajar adalah dalam bidang kemahiran, contohnya dalam TVET itu sendiri. Penilai perlu mengenal pasti tahap kemampuan pelajar melalui pentaksiran projek, terutamanya kerana TVET ini memerlukan projek, terutamanya projek amali, terutamanya untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan kemahiran pelajar itu dalam sesuatu bidang. Contohnya projek amali dalam bidang pemesinan memerlukan pelajar memahami dan menggunakan mesin dengan lebih baik. Yang kedua ialah sebagai modus operandi yang umum dalam teknikal dan vocational. Hal ini kerana dalam pengajaran pendidikan teknikal dan vocational memerlukan pentaksiran projek, terutamanya iaitu kerja-kerja amali sebagai kayu ukur untuk menilai tahap kemahiran setiap pelajar. Jadi dalam bidang TVET memerlukan pelajar itu kerja di bengkel dan kerja-kerja amali, terutamanya untuk melihat sejauh mana projek pentaksiran nilai pentaksiran projek ini kepada mereka. Dan sebagai bukti dalam bidang pemesinan itu sendiri, saya sendiri pernah mengalami pada semester lepas apabila kami diberikan projek dan sebagai rubrik pemakan, kami perlu menyiapkan beberapa amali dan projek sendiri yang diberikan oleh pensyarah kami. Baik, seterusnya saya akan menentangkan tentang fasa pentaksiran berprojek lah, di mana kami bagikan kepada 3 fasa, di mana fasa yang pertama adalah fasa sebelum pelaksanaan projek, di mana sebelum pelaksanaan projek pengajar perlu mengenal pasti mahu dilakukan projek itu secara formal ataupun informal, sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas, atau bentuk satu tempoh masa yang diberikan ataupun diletakkan lah. Kemudian projek itu diberikan berdasarkan apa ilmu yang diberikan, di mana skop projek itu mestilah diberi berdasarkan apa pengetahuan yang mereka telah terima. Kemudian berasaskan projek mengutamakan asas pengetahuan sebagai elemen yang penting. Maknanya pengetahuan mereka yang sudah ada itu mereka sebagai aspek terpenting dalam pentaksiran berprojek ini. Seterusnya kita akan lanjut pada fasa kedua, iaitu semasa pelaksanaan projek, di mana semasa pelaksanaan projek menggunakan sarai semak serta skala kadar untuk memberi maklum balas penilaian kepada pelajar tentang sejauh mana kemajuan mereka. Di mana kita semasa kita memberi taksiran itu, skor ini adalah menentukan di mana tahap mereka itu. Salah satu alat bantuan pelajar atau BBM menilai kemajuan perancangan projek ialah rubrik pemakahan, di mana kita memberi projek dan kita beri rubrik pemakahan itu sendiri supaya mereka dapat mencapai apa yang kita kendaki dalam sesuatu projek yang kita berilah. Kemudian pengajar menjadi rujukan penting semasa sesi perbincangan tahap pencapaian dan kemajuan, di mana kita akan memberikan markah, di mana di dalam sesi kita memberikan markah itu kita akan berbincang mengapa mereka dapat ini, mereka dapat itu. Jadi guru ataupun pentaksiran ataupun pengajar di situ memainkan peranan yang penting untuk memberi mereka memahamkan mereka kenapa mereka mendapat sebegitu. Yang seterusnya adalah fasa ketiga, iaitu pelaksanaan selepas pelaksanaan projek, di mana selepas projek pentaksir dengan rubrik mampu memberikan maklumat bernilai tentang hasil projek yang dilakukan sebentar tadi oleh pelajar, dan pembentangan sama ada dengan penilaian maupun nilaian kelas. Kalau penilaian, maknanya guru akan berada di hadapan pelajar yang membentang dan guru akan menilai setiap sepanjang pembentangan itu dilakukan. Di mana selain itu adalah hasil projek itu sendiri, di mana guru akan melihat adakah hasil projek yang diberikan mengikut skop yang telah pun ditetapkan oleh seorang pengajar atau pentaksir itu. Seterusnya adalah rubrik yang disediakan membantu merespon tentang kekuatan dan kelemahan projek yang dilaksanakan, di mana rubrik yang disediakan haruslah menepati para pelajar punya, di mana para pelajar harus menepati apa yang ada dalam rubrik, dan daripada rubrik itu sendiri guru ini akan dapat mentaksir di manakah tahap sekumpulan pelajar itu sama ada mereka faham ataupun tidak. Dan daripada pemakan itu guru akan mampu untuk kita kata menilai atau meletakkan aras di manakah kaedah pengajaran yang dilakukan itu berjaya ataupun tidak. Baik, seterusnya adalah rumusan, di mana sebagai rumusan kita dapat rumuskan pembelajaran berasaskan projek ini adalah sangat tinggi, di mana sangat tinggi dalam
aspek membentuk sikap para pelajar. Hal ini dapat kita lihat di mana para pelajar mampu menyiapkan tugasan itu sendiri, dan ini kita dapat lihatlah komitmen yang diberikan oleh para pelajar untuk menjadikan supaya mereka lebih cemerlang untuk dan komited dalam apa kerja yang diberikan. Seterusnya, proses pengajaran ini menggunakan pendekatan PBP di institusi pendidikan perlu lebih diperkasakan agar minat dan sikap pelajar dalam pengajaran dapat dikekalkan sama ada di dalam kelas maupun di luar. Jadi kita dapat lihat projek ini semacam kita bincang sebentar tadi ialah tidak terhad kepada di dalam kelas sahaja. Sekiranya berlaku di luar kelas, katakanlah projek itu harus dilakukan dengan melakukan temu ramah ataupun melakukan projek di kawasan luar, melibatkan orang awam. Jadi di situ pelajar ni akan develop banyak benda, akan membangunkan banyak perkara aspek dalam diri mereka sendiri. Di antaranya adalah soft skill, kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerja secara kumpulan. So benda tu sedikit sebanyak meningkatkan banyak benda dalam satu projek sahaja. Jadi saya harapkan pentaksiran berprojek ini harus diteruskan dengan lebih luas, di mana kita sendiri tahu pekerjaan di masa ini tidaklah terhad kepada diri individu itu saja. Jadi apabila para pelajar dah terbiasa bekerja dengan berkumpulan, bekerja dengan satu projek, dengan satu tempoh masa, jadi saya rasa benda tu tak jadi masalah bila mereka berada dalam industri. Bila dalam industri, pekerjaan sangat sinonim dengan bekerja bersama dalam kumpulan dan bekerja mengikut tarikh yang ditetapkan ataupun kita panggil deadline yang telah ditetapkan. Jadi sangatlah membantu. Saya rasa itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.